Assalamualaikum, selamat pagi Basli. Waalaikumsalam. Konnichiwa. Konnichiwa. Harap awak sihat kat sana ni. Makan semua okey? Alhamdulillah, sambal ikan bilis masih lagi ada stok. bawa juga sambal tu. Itu yang penting tu. Okey ni, kita dah dapatkan liputan daripada Olimpik Tokyo 2020. Macam mana atlet Malaysia kita semalam? Oh, semalam sangat menarik kerana ada banyak kemenangan yang diraih. Tapi yang menariknya ialah penutup. Penutup dalam badminton, kita punya perseorangan lelaki Lee Zijia berjaya untuk mengesahkan status selaku juara kumpulan untuk mara ke peringkat atau pusingan pertama. Di mana pada semalam dia menewaskan Lepedes dari Perancis yang sebelum ini dikatakan mampu untuk mengejutkan atau menghalang Zijia untuk ke pusingan pertama. Jadi dalam situasi ini nampaknya badminton on track untuk deliver satu pingat yang target by Kementerian Belia dan Sukan. Bergu hari ini Aaron dengan Wujik akan berdepan ranking pertama dunia dari Indonesia. So Zijia lawan juara bertahan Olimpik. Aaron Wujik lawan ranking nombor 1 dunia. So hari ini memang untuk badminton kita akan langgar semua orang. Tak apa nak jadilah. So apa-apa yang kita boleh buat is support atlet negara kan. Hari ini memang diorang perlukan sokongan seluruh rakyat Malaysia. Fazli, saya nak tanyalah pengiraan pingat ni macam mana. Sebab kadang-kadang bila kita tengok satu emas tu dia boleh beat sampai berapa pingat perak yang dah dapat kan. Jadi kadang-kadang kita tengok kedudukan tu kerana dia dapat pingat emas, tapi dia langkau pingat-pingat perak yang kadang dah 7 perak, tapi satu emas tu bersamaan dengan berapa perak sebenarnya kalau kiraan dia? Dia sebenarnya macam ni. Untuk Olimpik, dia punya emas tu dia kira berat. Sekarang emas harga mahal kan. Lagi berat tu. Tak, Fazli, sebab saya tak faham. Sebab saya tak faham dari segi kedudukan tu. Dia ikut emas. Okey, dia macam ni. Untuk sukan bertemasya macam sukan SEA, sukan Commonwealth, sukan Asia dan paling besar sukan Olimpik. Untuk sukan-sukan bertemasya ni, nilai pingat emas tu yang paling tinggi sekali. Alright, so that's why semua negara di seluruh dunia, contoh macam Olimpik kali ni 206 negara masuk. Mereka punya ultimate mission, dia tak nak nampak lain, dia nampak satu pingat emas kerana itu yang paling bernilai di kalangan semua pingat-pingat yang ditawarkan. Contoh, sebuah negara katakan dapat 10 pingat perak, 20 pingat gangsa. Tetapi kedudukan di dalam senarai negara-negara bertanding nanti tetap tak boleh menewaskan hanya satu negara yang menang pingat emas. Contoh, kalau Filipina dapat satu je pingat emas ni, dia akan berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada negara yang dapat 50 pingat perak. So itulah mahalnya harga pingat emas di sukan bertemasya. That's why negara macam Filipina, macam Malaysia, kita memang gilakan pingat emas tu. Macam mana kita datang sini demi Malaysia, kita kena dapatkan pingat emas tu. Itu nilai dia. So apa yang nak kepuasan tu, dia nak berada on the top of the world. Kedudukan yang paling tinggi sekali dari podium tu, dan dengar lagu negaraku berkumandang, satu dunia akan stop untuk 1 minit menghormati negara kita. Feeling tu memang dia nak. Seorang atlet yang share benda ni dengan saya, nama dia Datuk Azizul Hasni Awang kan. Saya mention, Zul, kalau kau dah menang pingat gangsa tau dekat Rio, kau dah menang kejohanan dunia 2017, macam-macam tournament kan. Tapi kalau kau menang gangsa dekat Rio, apa kata kali ni kau naikkan sikit je, kau pergi perak. Dia marah. Dia kata aku datang sini, aku tak nampak warna lain dah. Aku nampak pingat emas je. So awak jangan bawa marah, Fazli, jangan bawa marah. Satu je. Kan? So kita pun tukar kita punya mindset kan. Macam mana kita kena ada kat belakang dia. So Aziz, yang lain-lain kita gold medal. Yes, betul medal. Saya semangat ni nak tengok kejap lagi petang ni badminton kita ni. Yes. Untuk pagi ni kita bersama dengan tetamu istimewa kita bersama dengan Encik Basli Azmi selaku reporter Arena, dan juga kita bersama dengan Encik Ahmad Janius
yang merupakan bapa angkat kepada atlet angkat berat Filipina, iaitu Hidlin Diaz. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arigatou gozaimasu. Ohayo. Walaupun pingat emas tu yang dapat tu bukan negara kita, tapi dapat tempias jugalah kan, sebab dia dekat negara kita. Kalau kita boleh tahu Encik Janius, macam mana sebenarnya perjumpaan Hidlin Diaz tu dengan Encik Janius ni? Macam mana boleh kenal ni? Okay, saya kenal dengan Hidlin ni dah 10 tahun. Kita kerap berjumpa setiap kali pertandingan. Jadi first saya jumpa dia pada 2011 di Fujian, China. Ketika tu badan dia bukan macam ni, muka dia pun montel waktu tu. Dia masih remaja lagi waktu tu lah. Jadi daripada situlah, dari setiap kali pertandingan kita akan jumpa, dan sehinggalah beliau pada tahun lepas ingin bertanding di kejohanan kelayakan untuk Olimpik, dan singgah berlatih selama sebulan di Bukit Jalil. Malangnya kita waktu tu berlaku PKP1. Jadi semua perkara tergendala, tak boleh keluar negara, tak boleh nak berlatih. Jadi kita ambil inisiatif untuk membantu dia lah. Itu yang permulaannya berlaku, kita bantu dia. Maknanya Cik Janius ni juga terlibat jugalah dengan sukan angkat berat ni Ya, betul. Sebagai apa tu? Kita terlibat yang angkat berat ni dah lama, dari sejak daripada atlet. Kita adalah antara program Jaya Commonwealth 98. Okey. Dia lah orang yang membuat liputan pasal ni murid cerita ni. Macam mana Bazli boleh tahu, Bazli, yang siapa ni pemenang pingat emas angkat berat Tokyo ni pergi berjumpa dengan Encik Janius? Sebenarnya 1 Juni. Sebab kita tahu kes ni last year lagi, bila dia sangkut dekat Majlis Sukan Negara Bukit Jalil, dan PKP diumumkan. So Majlis Sukan Negara announce that semua atlet kena keluar dari Majlis Sukan Negara. So bila dia kena keluar, dan Encik Janius inform saya that situasi ni berlaku kepada seorang atlet yang dah tak ada tempat nak tinggal. Jadi Cik Janius, saya bincang dengan Cik Janius apa bantuan yang boleh diberikan, sebab kita ni dalam sukan, kita macam satu family yang besar tau. Kalau Angah dalam sukan sumo, kita akan bantu. Macam Rahim, kita tahu dia killer sepak takraw, kita akan bantu. So dalam satu family sukan ni macam-macam mana pun kita takkan tinggal kan. Seorang-seorang gelandangan ke, tak cukup makan ke. So dalam situasi ni yang datang idea macam mana kita nak bantu seorang atlet yang tak ada kena-mengena dengan Malaysia pun, yang dia dapat bantuan tak ada dari mana pun, tapi macam-macam mana kita kena make sure that dia selamat. And sampai akhirnya dia memilih untuk tinggal di rumah Cik Janius di Kampung Kesang, Jasin, Melaka, sampai layak Olimpik dan menang pingat. So situasi dia satu perjalanan yang sangat-sangat unik untuk Hidlin Diaz ni. Soalan Angah tadi, kenapa sampai ke Jasin tu? Okay. Semasa habis PKP1, kita dah boleh training sikit-sikit, aktiviti sukan sikit-sikit. Tapi masih banyak terganggu. Kadang-kadang ada pengumuman kata, hari ni tak boleh, ini dia. Jadi program Hidlin Diaz ni agak terganggu, ada tersekat-sekat. Apabila masuk PKP2 bulan 9 tahun lepas, saya mengambil keputusan untuk membawa dia ke Jasin untuk training di Jasin supaya tak ada gangguan. Saya ada beritahu dia kena bersih dari segi mental dan fizikal. Pasal kita akan duduk di kampung. Dan rumah kampung memang rumah tinggal sebenarnya. Sebab kan ibu betul saya tinggal di rumah saya di Bandar Baru Bangi. Jadi rumah itu ketika kita sampai masih dah jadi belukar dia punya kawasan tu.
kawasan ya. Tapi kita bersihkan apa semua dan diorang semua membantu untuk bersihkan sehingga garaj kereta yang nampak seram tu sekarang dia meriah lah. Itulah. Oh. Bang, saya nak tanya, apabila benda ni dah berlaku, tak ramai orang tahu sebenarnya kisah perjalanan susah dia kan. Tapi bila dia menang pingat emas, nama kampung Kesang Jasin negeri Melaka meletup mendunia dekat sini pun. Apa perkara pertama yang berlaku? Mungkin dekat pasar ke, mungkin dekat tempat-tempat awam apabila abang pergi, mungkin ada perubahan dekat kampung Kesang. Ya ke? Orang tanya lah, bukan ya ke? Orang tanya. Sebenarnya di tepi jalan. Lama ni mungkin orang tak heran pasal ini rumah kadang-kadang tak ada orang, dulu tak ada orang. Tapi sekarang ni setiap saya tengok dekat luar, setiap kali orang lalu mata semua ke Memati. Ke arah tu. perhati ya. Lepas di kampung pula dah dulu kita tak kenal pun siapa ketua kampung, dah mula datang dah wakil rakyat. Iyalah tu. Ketua kampung Ketua nak kampung kat nak ke? training tu. Jadi semua rupanya semua datang dah. Saya jiran, saya sebelah sana, saya sebelah sini. Tapi kita ambil benda tu sebagai positif dan mungkin satu lagi promosi untuk sukan dan kita juga sangat gembira kerana seluruh kampung berbangga. Sebenarnya dari kampung ni ada juara Olimpik walaupun bukan untuk pingat tu, bukan untuk Malaysia. Oh, tapi kalau saya jadi ketua kampung tu, saya jadikan tempat tu tempat sejarah tu. Macam mana agaknya perasaan bila ialah Terdetik lah. yang dilatih itu adalah orang Filipina bukan rakyat Malaysia sendiri, dan ada tak terdetik di hati tu kalaulah rakyat Malaysia sendiri yang Encik Jenny latih tu dapat pingat emas tu, ada tak perasaan macam tu? Perasaan tu sebenarnya memang kita sebagai ahli sukan dan juga rakyat Malaysia, kita kalaulah gini rakyat Malaysia betapa bangganya kita. Filipina sendiri pun 100 tahun menunggu untuk dapat sebutir pingat emas. Betul. Kita di Malaysia masih belum dapat lagi. Jadi kalaulah dia dapat pingat emas, betapa bangganya kita sebagai rakyat Malaysia dan dapat melalui sukan angkat berat pula tu yang kita minat. Tapi cuma kita dapat tumpang bangga je lah. Yelah. Kami bagi di sini nak ucapkan terima kasih banyak kepada Abang Ahmad Janius. Janius. Terima kasih banyak atas perkongsian. Apa yang usaha yang abang buat ni tak sikit banyak abang, dia membuatkan kita rakyat Malaysia ni merasa bangga. Betul. Kan? Saya orang duduk Melaka ni dah rasa bangga dah. Satu Malaysia, satu dunia dah tahu dah. Jangan Jasin. cepat lupa diri Angah. Angah tu tak boleh tu. Angah tak boleh tu. Dia kalau sebab apa-apa nampak- cepat lupa diri tu. Nampak Angah dah mula riak tu. Apa dia riak ke? Nampak Saya Angah sebagai macam riak rakyat ni. Malaysia biasa saya merasa bangga lah. Terima kasih banyak. Hati-hati abang. macam ni. Dia baik-baik tu Sudah takut abang. nanti kan kereta yang tinggal tu pun dia nak. Dan juga kepada Basri Azmi, terima kasih pasal apa awak yang rugaikan cerita ni, awak yang timbulkan cerita ni, cerita yang Betul, cukup Fadil. unik dan sampai orang sampai nak menghasilkan filem lah cerita ni. Oh, dia Terima pandai kasih kulit banyak. cerita tu. Ini kalau buat cerita paranormal sedap ni. Itu cerita hantu.